Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam satu lagi siri khas. Ya, kali ini saya nak membincangkan tentang apa itu PRS, asas PRS sebagai orang yang mungkin jika anda antara mereka murid-murid di sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang mungkin orang kata berminat ataupun baru saja dilantik sebagai PRS dan sebagainya, ini adalah satu orang kata slot khas iaitu asas kepada PRS itu sendiri. Kenapa penting benda ini? Sebab saya yakin anda yang ada di luar sana, sama ada guru pembimbing PRS ataupun PRS itu sendiri yang baru saja orang kata dilantik ataupun yang mungkin sedang melihat-lihat PRS ni macam mana dan sebagainya, saya rasa sangat baik dan mungkin akan menimbulkan ataupun memberikan pencerahan yang terbaik kepada anda semua. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah sebenarnya berkaitan dengan PRS itu sendiri. Okey, iaitu tajuk kita pada hari ini adalah asas pembimbing rakan sebaya. Sebab apa penting topik ini? Kerana yang ini bukan topik dalam sebelum tu saya nak buat disclaimer kat sini. Ini bukan topik dalam modul PRS, tak. Dia di luar. Tapi ini satu konteks yang mana sebelum kita masuk orang kata apa latihan PRS tahap muda ataupun bongsu dan sebagainya itu, maka seseorang PRS itu sepatutnya dia menguasai dan dia memahami apakah itu PRS itu. Sebab tu adanya asas. Selepas ini bila masuk modul bongsu terutamanya, dia akan lebih mudah faham tentang peranan sebagai seorang PRS. Sebab tu kita nak anda semua faham terlebih dahulu. Okey? Okey, baik. Kita masuk kepada apa yang kita nak bincangkan. Okey, dalam isi kandungan, apa yang saya nak terangkan dalam perkara ini, dalam slide ini ataupun dalam video ini adalah mengenai 3 perkara je saya nak sentuh. 3 perkara ini yang mana anda semua tak perlu bersusah payah pun, dan mungkin konten dalam video ini tak sampai pun setengah jam macam tu. 15 ke 10 minit macam tu. Okey, apa yang kita nak cover pada hari ini adalah bagaimana atau siapa yang boleh jadi PRS sebenarnya. Mesti ramai tanya-tanya tu. Semua orang boleh jadi PRS ke kan? Betul tak? Tak semestinya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, lepas tu kita lihat macam mana nak melantik PRS ni. Ini boleh digunakan untuk guru-guru dan juga PRS itu sendiri ya, sebagai nak mengetahui bagaimana cara kita nak lantik seseorang PRS ni sebenarnya. Okey. Dan akhir sekali kita nak lihat sebagai kalau dah jadi PRS, apa yang dia kena lalui, latihan-latihan yang perlu dia kuasai ataupun lalui supaya dia boleh menjadi seorang PRS yang mantap. Okey. Seterusnya kita apa nak tengok? Paling penting sekali perkara yang pertama yang perlu anda semua faham. Siapa yang boleh jadi PRS sebenarnya? Paling penting sebenarnya untuk kamu faham ialah bila sebut pasal PRS ni dia kira satu orang kata satu organisasi yang ada di sekolah. Okey, mungkin suasananya berbeza di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah. Tapi itu bergantung kepada sekolah masing-masing sebenarnya. Okey, paling penting bila nak jadi PRS ni kena faham PRS adalah pembimbing rakan sebaya, maka tak lari daripada maksud tersebut, maka mestilah anda merupakan rakan sebaya di sekolah. Okay, fokus kita di sekolah lah, of course, sebab anda semua berada di sekolah, betul tak? So, rakan sebaya. So, bila sebut rakan sebaya adalah orang yang sama umur ataupun yang mungkin atas sedikit daripada kamu ataupun bawah sedikit daripada kamu. Sebab tu usia yang saya letakkan di sini adalah antara 10 hingga 17 tahun. Okey, 10 tahun tu maknanya di sekolah rendah lah. Okey, lepas tu sekolah menengah sampailah dia tingkatan 5. Okey, daripada tahun 3 begitu lebih kurang sehinggalah ke tingkatan 5 macam tu. Okey, lelaki atau perempuan tak kisah siapa-siapa pun. Kan lelaki boleh jadi, perempuan pun boleh jadi, tak ada masalah. Okey, selalunya boleh daripada pelbagai kaum atau bangsa. Okey, bergantung pada sekolah juga lah, macam saya kata tadi, bergantung pada sekolah. Ada sekolah yang semua lelaki, ada sekolah yang semua perempuan, ada sekolah yang semuanya adalah Melayu, ada sekolah yang mungkin pelbagai kaum dan juga pelbagai agama. Okay, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu dan sebagainya. Okay, paling penting sekali siapa yang nak jadi PRS mestilah suka membimbing rakan-rakan. Okay, bimbing ataupun nak bantu rakan, tu paling penting. Okay, dan yang paling saya suka ataupun yang sepatutnya menjadi orang kata salah satu kriteria pemilihan PRS adalah mestilah mereka yang boleh untuk membaiki diri sendiri. Sebab kita tak nak orang yang tak boleh nak, dia buat salah, dia tak mengaku dan dia tak nak perbaiki
diri dia. So rasanya sangat tak patut jadi PRS lah kalau macam tu kan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bagaimana cara untuk pelantikan PRS tersebut. Saya rasa mungkin di kalangan anda ada yang tertanya-tanya, bagaimana kita nak jadi PRS ni sebenarnya? Bagaimana pemilihan dia? Siapa orang yang layak? Okey, bagaimana boleh terpilih siapa yang akan memilih PRS tersebut dan cara untuk kita memohon. So soalan-soalan ni saya yakin adalah soalan-soalan yang sering kali bermain di dalam pemikiran masing-masing. Okey, so kita akan jawab dalam hari ini insya-Allah. Okay. So paling penting sekali adalah kita nak melihat kriteria pemilihan seseorang PRS tersebut. Okay, paling penting sekali bila kamu nak jadi PRS mesti kita nak tengok pertama sekali mesti ada minat dan komitmen yang tinggi. Okay, mestilah mempunyai minat dan komitmen yang tinggi. Sebab apa kita tak nak orang yang jadi PRS ni dia biasa-biasa je. Masalah ataupun dia ni macam tak minat lah jadi PRS tapi sebab dia nak jadi PRS sebab pakai baju ada baju khas, vest ataupun pakai baju purple dan sebagainya. So kita tak nak. Sebab kita kena faham bahawa bila jadi PRS dia ada banyak komitmen yang perlu dilakukan oleh kamu sebagai seorang PRS. So sebab tu kita nak mereka yang boleh ada komitmen yang tinggi. Kalau ada perjumpaan ke ada program-program mesti boleh komit. Kita panggil macam itulah. Okey. Seterusnya mempunyai ciri dan personality PRS itu sendiri. So apakah personality PRS tu? Kita akan belajar dalam video yang akan datang nantilah. So yang paling penting yang ada ciri dan personality PRS selalunya kita akan nampak lah. Daripada ciri-ciri tersebut, dia ni memang sesuai untuk menjadi PRS. Okey. Seterusnya mempunyai ciri-ciri kepimpinan diri. Ini selalunya kita akan nampak pada mereka yang nak ke depan. Selalunya memanglah di kalangan PRS dia ada beza tau antara murid biasa dengan murid yang ke depan. So mereka yang jadi PRS selalunya mereka akan ke depan lebih sedikit daripada rakan-rakan yang lain. Okey. Yang seterusnya ialah terampil dalam aspek akademik, sasiah, core curriculum dan juga spiritual. Maksudnya apa? Maksudnya nak jadi PRS ni dia kena ada keterampilan. Bukan hanya sekadar daripada orang kata apa? Bukan hanya sekadar daripada ada kepimpinan saja, tapi dia mesti ada karisma. Mesti orang kata dalam akademik dia bagus. Okey, dalam sasiah dia bagus. Core curriculum dia bagus, spiritual dia kalau ikut agama lah. Macam kalau kita di agama Islam kita tengok dia punya orang kata apa? Akhlak dia. Istilah akhlak tu kan sangat penting sebenarnya sebab kita tak nak sembarangan memilih PRS ni sebenarnya. Okey. So faham ni antara kriteria yang mungkin kita boleh lihat bagaimana PRS tu akan dipilih. Ini antara kriteria. Tapi mesti ada orang tanya, cikgu kalau saya tak ada semua benda ni tak boleh nak jadi PRS ke? Boleh, tak ada masalah. Ini adalah antara kriteria mungkin yang kita boleh lihat. Mungkin kamu ada satu, mungkin ada dua atau ada semua. Itu yang kita akan lihat nanti. Okey, jangan risau, insya-Allah semua boleh. Kalau tak ada masalah okey je, betul tak? Okey. Seterusnya apa? Macam mana kita memilih ataupun kaedah nak memilih PRS ni sebenarnya? Dia bergantung kepada sekolah masing-masing Untuk makluman, apa yang kita bincangkan ni semuanya bergantung kepada sekolah masing-masing. Okey, ada sekolah yang mungkin akan guna kaedah macam ni, ada sekolah yang mungkin dia tak guna kaedah macam ni. So jangan risau. Semua ni bergantung pada sekolah masing-masing. Pertama sekali adalah yang selalu kita akan guna adalah kaedah permohonan kendiri. Apa maksudnya? Permohonan kendiri ni adalah kita open, kita buat iklan. Selalunya UBK ataupun guru bimbingan kaunseling dia akan buat iklan. Okey, siapa yang nak jadi PRS? Sila ambil borang. Macam itulah. So itu adalah permohonan kendiri, siapa yang memang suka rela untuk menjadi PRS. So dia datang ambil borang, dia isi, lepas tu dia akan panggil lah, mungkin ada interview dan sebagainya. Keduanya adalah pemilihan daripada rakan sebaya. Yang ini mungkin bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang cikgu-cikgu mungkin GBKSM akan tanya dengan kawan sebaya, siapa yang kamu rasa layak jadi PRS melalui pertanyaan macam itulah. Okay? Dan kalau betul dan okey, tak ada masalah, kita akan buat pemilihan. Okay? Yang ketiga daripada pentadbir sekolah lah, kadang-kadang guru GBKSM dia akan tanya dengan guru kelas, dengan pentadbir sekolah, dengan apa? Dengan guru-guru, dengan pengetua ataupun guru besar ataupun guru penekanan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni melihat kamu dan mereka merasakan kamu ni antara orang-orang yang
layak dan wajar untuk dipertimbangkan menjadi PRS. Itu salah satu kaedah pemilihan juga. Okay, dan selalunya yang nombor 4 lah, guru bimbingan kaunseling, cikgu sendiri, GBK SM sendiri akan memilih. Okay, yang selain daripada itu, yang kelima kita tengok ada daripada senior PRS. Mungkin siapa contohnya dari sekolah menengah, senior tingkatan 2, 3 atau 4 atau 5 yang akan mencadangkan kepada guru GBKSM, cikgu, saya ada seorang ni, saya rasa dia layak untuk di PRS. Itu antara cadangan daripada PRS yang berpengalaman lah, senior selalunya. Okay, yang keenam, ini mungkin ada berlaku, ada ataupun jarang lah. Tapi kalau ada pun sebab kita ada objektif kita bergantung kepada GBKSM juga. Okay, murid yang mempunyai rekod disiplin. Apa tujuannya? Tujuannya bila kita jadikan dia sebagai PRS, ni sebagai salah satu daripada cara untuk dia kata perbaiki diri. Itu salah satu cara. Tapi bergantung kepada apa yang nak dicapai oleh oleh GBKSM dan juga unit bimbingan dan kaunseling sekolah tersebut. Ada yang guna, ada yang tidak, bergantunglah kepada keadaan. Dan akhir sekali, dengan menggunakan orang kata pemilihan secara objektif melalui ujian-ujian khas. Contohnya ujian psikometrik, ujian personality, ujian warna dan sebagainya lah. So ujian-ujian macam tu adalah salah satu cara untuk kita menilai untuk membuat pemilihan. Okay, mungkin ada tanya yang bertanya, cikgu, kena gunakan kaedah salah satu saja ke? Tak semestinya. Kadang-kadang kita boleh guna ketujuh kaedah ataupun kita pilih satu saja, ataupun kita gabung jalan 1 sampai 5 tu kita guna, ataupun kita akan guna mana-mana yang kita nak. Semua boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada bagaimana ataupun apa hasrat yang ingin dicapai oleh unit bimbingan dan kaunseling sekolah masing-masing. Macam saya sendiri, saya menggunakan semua kecuali nombor 6 lah. Sebab apa? Sebab inilah antara salah satu caranya untuk kita melihat PRS yang dipilih itu berkualiti ataupun tidak. Jadi kalau sekolah anda, tengoklah macam mana. Mungkin dia nak gunakan nombor 1 sahaja ke, ataupun nombor 4 sahaja ke, ataupun menggunakan nombor 5 sahaja. Terpulang bergantung kepada UBK sekolah masing-masing. Okay, so kita pergi kepada seterusnya. Saya nak kongsi ini fasa pemilihan PRS di sekolah saya. Okay, macam mana proses saringan bagi pemilihan seseorang PRS itu saya lakukan. Mungkin anda boleh terima, mungkin anda boleh contohi ataupun tidak. Itu bergantung kepada diri masing-masing lah. Paling penting, fasa pemilihan ni bagi saya sangat membantu saya dalam memilih seseorang PRS. Okay, di sekolah saya menggunakan 4 jenis fasa. Fasa pertama adalah saringan 1, fasa kedua saringan 2, saringan 3 dan juga saringan 4 yang akhir sekali lah. Okay, apa di saringan 1 sampai 4 ni? Okay, apa yang saya nak kongsi ni lah, dalam saringan 1 saya panggil sebagai penilaian awal. Okay, ada apa dalam pilihan awal ni? Pilihan awal ni kita kat sini lah. Mereka akan isi borang, betul? Seseorang PRS tu akan, macam saya gunakan pelbagai kaedah tadi kan. So, kita minta diisi borang. Daripada situlah kita boleh buat tapisan yang pertama. Saringan yang pertama. Kita tengok latar belakang dia. Tengok keluarga dia macam mana. Pencapaian akademik dia dekat sekolah rendah dulu. Macam saya, sekolah menengah. Okay, masa sekolah rendah dulu dia macam mana. Lepas tu pencapaian core curriculum yang pernah dibuat. Okay, sampai mana tahap dia. Kita tengok juga bakat dia juga, dan kita tengok juga minat dia. Betul tak dia ni sesuai jadi PRS, ataupun dia ni jenis yang macam mana. Kat situ kita boleh buat saringan pertama. Dan juga paling penting saya melihat kepada pengalaman organisasi ataupun pengalaman menjadi PRS terlebih dahululah sebelum ni. Kalau contoh di sekolah rendah, dia mungkin pernah ada dapat tahap bongsu kan. So itu salah satu kelebihan kepada dia, yang mana dia akan terpilih lebih awal lah dalam saringan 1. So kat sini kerja ni memang renyah sikit, tapi sebenarnya sangat membantu kita dalam menapis. Kita tak naklah orang yang tak patut jadi PRS jadi PRS. Okay, so selepas saringan pertama, penilaian awal tu, kita akan pergi kepada saringan yang kedua. Okay, saringan kedua ini selalunya kita akan lihat, kita nak tengok bagaimana dia ni di kalangan rakan-rakan ni. Penting kepada GBKSM terutamanya untuk nak buat pemilihan, pastikan pemilihan PRS tersebut perlulah orang kata menepati kriteria kita nak. Macam saya nak make sure
dia tidak ada masalah dengan kawan-kawan dia yang lain. Sebab apa? Sebab bila dia jadi PRS, dia nak bimbing rakan-rakan dia, betul. Kalau rakan-rakan dia pun macam tak boleh lah cikgu dengan dia ni, saya tak percaya dengan dia dan sebagainya. So akan menyukarkan dia untuk menjadi seorang PRS di sekolah nanti. So sebab tu kena jaga elok-elok betul-betul kualiti dia. Okay? Sebab tu adanya saringan kedua, iaitu penilaian lisan. Saya panggil sebagai penilaian lisan, yang mana saya akan bertanya kepada rakan-rakan sebaya dia, kepada senior dia, kepada guru, mungkin guru kelas ataupun warden dan sebagainya, untuk tengok sebenarnya budak ni okey ke tak okey. Kalau ada yang kata budak ni tak okey lah, dia macam tak boleh nak perform dan sebagainya, so kita dah tahu, kita dah boleh buat saringan dengan lebih baik lagi. Okay? Saringan ketiga adalah penilaian objektif. Kat sinilah saya sebut tadi, kita nak melihat dia dari segi personality dia, dari segi macam mana cara dia menjawab. Kat sinilah adanya ujian psikometrik, ujian personality, adanya ujian lisan yang kita tanya dia soalan, tengok boleh jawab tak boleh jawab. Ujian bertulis, kita minta dia menulis. Sebab ini salah satu cara untuk kita saring orang-orang yang tertentu. So mungkin di saringan ketiga ni mungkin makin sikit yang akan melepasi. Alhamdulillah, orang yang makin berkualiti lah kita akan dapat. Itu sebenarnya. Okay. Dan akhir sekali bagi saya adanya penilaian akhir. Saringan keempat, kat sinilah mereka yang melepasi 3 saringan ni, barulah saya akan panggil untuk sesi temu duga. Dan sesi temu duga ini juga saya buat ada 2 kaedah ataupun 3 kaedah bergantung kepada keadaan. Sama ada temu duga berkumpulan, temu duga individu dan juga role play. Apa maksud role play tu? Okey, dia contoh macam ni. Role play ni saya tanya soalan tu dia menguji minda dia, respon dia macam mana. Contohnya, kalau lah kawan kamu ada masalah ini, apa yang kamu akan buat? Macam tu. So itu kat sini kita nak melihat macam mana dia merespon keadaan kawan-kawan dia. Sebab ini penting, nak bimbing rakan-rakan, dia kena tahu dahulu paling tidak pun asas-asas sebagai seorang PRS itu sendiri. Okay? So saya rasa cara ini mungkin sekolah anda boleh gunakan, ataupun bergantunglah macam mana yang lebih selesa, bergantung pada sekolah masing-masing. Okay? Dan seterusnya, bila dah lepas interview, dah lepas semua tu dan dah terpilih, jangan lupa untuk buat latihan. Maksud latihan tu kita nak improve diri kita lagi. Dah jadi PRS, tak boleh duduk diam. Kena banyak buat perkara yang sepatutnya. Sebagai contoh, kita kena membuat latihan, kita buat orang kata improve diri kita. Kita tak boleh duduk saja-saja je, tak boleh. Okay? So sebab itulah bila sebut PRS, bila dah dilantik sebagai PRS, maka kamu sebagai seorang PRS perlulah mengikuti modul 4 tahap, iaitu bongsu, muda, sulung dan juga bestari. So saya akan ceritalah pasal tahap ni sekejap lagi. Yang paling penting, tak kisahlah kalau mungkin sepanjang kamu berada di sekolah dapat bongsu saja, so bongsulah. Kalau di sekolah menengah, paling tinggi kamu boleh dapat adalah sulung atau bestari. So itu rezeki kamu. Paling tidak mesti melalui modul-modul yang telah pun ditetapkan oleh KPM ini. Okay? Jadi bila dah dapat modul ini, so wajib terima watikah pentauliahan sebelum naik ke peringkat seterusnya. Ini untuk kes sekolah menengah. Kalau sekolah rendah, dia bongsu je. Tapi bila dia masuk sekolah menengah, dia nak sambung muda, dia kena pastikan dia ada sijil tahap bongsu. Itu maksud dia. Kenapa kena dapat tauliah sebelum naik ke tahap seterusnya. Sebab syarat wajib nak masuk nak masuk muda, mesti dah ada bongsu. Syarat wajib dah ada nak masuk sulung, mesti dah ada muda. Syarat wajib nak pergi bestari, mesti dah ada sulung. Itu maksud, sebab tu penting setiap tahap. Sebab apa? Kamu akan belajar benda lain dalam setiap tahap ini. Okay? Dan untuk guru, orang kata digalakkan, dicadangkan setiap kali watikah tu dianugerahkan setahun sekali. Contohnya, mungkin sekolah cikgu nak buat semua tahap 4 tahap, tapi masa nak tauliahkan tu mungkin kita buat dalam bulan Jun ke Julai ke Ogos, September macam tu. Kita buat satu hari, kita meraihkan dan kita orang kata menganugerahkan sijil tauliah tu kepada semua peringkat yang berkaitan. So sekali harung lah, maknanya setiap tahun kita ada program untuk bongsu, muda dan sulung. Bestari ni selalunya kebangsaan, tapi tak ada masalah pun kalau kita nak buat sebenarnya. Kena bincanglah dengan daerah dan sebagainya. Okay? Jadi syarat paling penting nak dapat tauliah ni adalah mestilah markah anda adalah 80 ke atas markah. So bila 80 markah ke atas, maka layaklah anda untuk ditauliahkan. Okay, jadi apa yang mesti ada yang tertanya-tanya, kalaulah
kurang daripada 80, macam mana cikgu? So kalau kurang daripada 80, bagilah kerja ataupun projek tambahan kepada PRS tersebut supaya boleh mencukupkan markah. So nak tak nak kita cuba nak make sure dia dapat juga tahap tersebut, tapi dengan kaedah-kaedah ataupun cara-cara yang tertentu. Okay? Baik. Dan di sini adalah saya nak tunjukkan kepada anda ini adalah rangka modul PRS. Okay, yang mana anda semua kena faham dan juga dan kena ikuti. Okay, selalunya untuk tahap bongsu ni adalah sekolah rendah dan sekolah menengah. Okay, selalunya daripada tahun 3 sampailah ke tingkatan 2 tu adalah proses untuk mereka yang sedang mencuba untuk tahap bongsu lah. Okay, so kat sini pun tahap bongsu pun kita tengok kita punya pengisian. Pengisian ni kita banyak berkisarkan kepada pengenalan PRS itu sendiri. Okay, macam mana kita nak kesedaran diri nak dilakukan, macam mana kita boleh sedar diri kita sendiri. Kita belajar pasal asas komunikasi dan juga awal remaja. Sebab itu modul bongsu ni sangat sesuai untuk mereka yang sekolah menengah dan juga menengah rendah, kita panggil lah. Tingkatan 1, tingkatan 2, sebab dia memberi kita basic knowledge. Okay, asas kepada PRS itu sendiri supaya kamu boleh menjadi PRS yang baik lah. Okay. Dan dari segi penilaian adanya 20 sesi bimbingan yang semua sedia maklum mengikut KPI yang ditetapkan oleh KPM, dan juga adanya ujian akhir. So inilah nanti yang akan memudahkan kamu untuk naik pang untuk memperoleh tauliah tahap bongsu. Okay. Kalau muda pula macam mana? Okay, kita dah tahu tadi, kalau dah ada bongsu, boleh pergi ke tingkatan 2. Boleh pergi ke tahap muda. Okay. Untuk makluman, bila saya sebut tahun dan tingkatan ni, dia bukannya semestinya follow macam ni. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dah tingkatan 5 pun, tapi masih lagi tak ada bongsu, tak ada muda kan. So dia boleh buat, tak ada masalah. Bergantung kepada keadaan semasa. Tapi ini kalau dapat buat yang mengikut yang seperti yang saya nyatakan ini, adalah satu benda yang sangat baik lah sebenarnya. Okay, untuk muda, nampak pengisian dia dah berbeza. Kita dah belajar pasal konsep kendiri, kemahiran komunikasi, psikologi remaja, dan kita dah belajar pasal asas kaunseling. Maksudnya setiap tahap ni tajuk dan topik dia berbeza-beza bersesuaian dengan perkembangan seseorang PRS tersebut lah. Okay. Dan sama juga macam bongsu, muda, penilaian adalah 20 sesi bimbingan dan juga ujian akhir. Ada ujian akhir dia lah. Okay. Untuk sulung dia dah naik lain sikit. Level dia naik sikit. Okay. Dan kebanyakan pengisian topik ni dah lebih kepada kemahiran. Bila sebut kemahiran ni maksudnya apa? Dia dah belajar, kita akan belajar skill-skill macam mana nak buat. Kalau sebelum-sebelum ni kita banyak belajar kan. Tapi bila pergi sulung ni kita dah mula nak try buat. Kita kena practice, orang kata. Kita dah kena buat supaya kamu boleh asah skill tersebut, kemahiran tersebut dengan lebih baik lagi. Kat situlah kita belajar macam mana kemahiran interpersonal, kemahiran kepimpinan, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, kemahiran kaunseling dan sebagainya. Sebab apa? Sebab inilah waktunya kamu akan mula apply apa yang kamu dah belajar sebelum ni. So sebelum ni tak belajar kan. Sebelum ni tak apply kan, hanya sekadar belajar. So kali ini inilah waktunya yang kita rasakan untuk siapa yang nak masuk sulung ni, dia dah bersedia untuk apply dan belajar. Belajar menggunakan teknik-teknik yang kita dah ajar sebelum ini. Okay. So selalu penilaian macam mana, iaitu 10 sesi bimbingan dan juga 1 penyeliaan. So sebab itu kita nak lihat sebenarnya bagaimana kita menilai kita punya PRS itu, bergantunglah kepada seperti modul yang telah dinyatakan dalam KPM. Dan akhir sekali adalah Bistari. Tahap Bistari ni sangat, orang kata ni kira paling tinggi lah. Sebenarnya kalau ikut pengalaman saya, kebanyakan daripada PRS kita ni akan merasa paling tidak pun tahap sulung lah. Bistari ni bila sebab dia kebangsaan, selalunya jarang lah ramai orang dapat. Mungkin dalam sebab kebangsaan selalunya wakil negeri lah, mungkin dalam 10 orang saja. Bila dah gabung kan ada di peringkat kebangsaan ada dalam 13 orang, 14 orang saja untuk peringkat Bistari. Tapi tak apa, tak ada masalah sebab kita nak ajar kepada kamu semua tentang benda ini. Apa itu Bistari? Bistari, dalam pengisian Bistari dia lebih advance lagi. Kalau dulu di sulung kita belajar asal kemahiran-kemahiran yang boleh kita gunakan untuk bantu rakan-rakan kita di peringkat sekolah, tapi di Bistari ni kita dah lebih advance lagi.
lebih ke depan lagi, lebih atas lagi, yang mana kita kena dah belajar bagaimana kita nak berhubungan dengan orang di luar konteks kita. Kalau dulu sebelum ni kita banyak fokus pada rakan-rakan kan. Kadang lepas ni bistari, peringkat bistari kita dah mula fikir macam mana jadi facilitator, okay? Macam mana kita nak mengendalikan latihan dalam kumpulan, okay? Keterampilan diri, pengurusan organisasi dan sebagainya. So ini adalah topik-topik yang sangat advance bagi saya. Sebab apa? Dia dah luar daripada konteks rakan sebaya itu sendiri, dan dia dah lebih kepada kita nak advancekan diri kita ke tahap yang lebih tinggi lagi. Sebab itu dari segi penilaian macam mana? Penilaian ada berdasarkan pada objektif yang ingin kita capai sebenarnya. Itulah apa yang perlu ataupun kita semua ataupun anda semua akan lalui apabila berdepan ataupun bila nak jadi PRS nanti. Itu paling pentingnya, bila nak jadi PRS ni, tekadkan dalam diri kita, azamkan dalam diri kamu bahawa nak jadi PRS ni kita nak improve diri kita. Sebab dalam PRS banyak benda yang kita boleh improve sebenarnya. Okay? So saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini, dan saya harapkan dengan perkongsian saya ini dapat memberikan sedikit orang kata pencerahan tentang apa itu PRS, asas PRS itu. Dan lepas ni bila kita sebut pasal PRS, saya dah tahu apa nak buat. Bila dah jadi PRS, saya dah tahu apa nak buat. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay? Jadi saya harapkan kepada anda semua yang berminat untuk menjadi PRS atau baru saja jadi PRS, gunakan ilmu yang ada ini untuk improve diri dan orang kata tingkatkanlah apa yang perlu ditingkatkan. Orang kata bersesuaian dengan falsafah PRS itu sendiri. Bantu diri untuk membantu orang lain. So kita kena improve diri kita dulu, baru kita boleh improve orang lain. Okay, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk follow saya punya media sosial, ada di sebelah sini. Di sebelah sini media sosial saya. Kalau ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, boleh berhubung dengan saya di media sosial itu. Okey, boleh ya? So itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ampun maaf kalau ada salah silap. InsyaAllah kita jumpa dalam video-video saya yang lain, insyaAllah. Okey, itu saja. Sekian, Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.